وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا وفقه أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ini kita dapat bersama seperti biasa di dalam majlis kita tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Taala memberi kemudahan pada kita dalam nak memahami ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita main nak ngaji ajaran Allah benar ini. Main nak dengar Allah Ta'ala ajar kita melalui kitabnya Al-Quran Karim. Dan dengan itu kita akan kita bila kita dapat belajar dah, kita nak ambil faham apakah Allah Ta'ala dah ajar kita, beritahu pada kita yang sebagai hamba yang lemah ini. Kita adalah hamba yang lemah, yang tak ada kuasa, tak ada daya upaya gapo, mereka dengar pertolongan Allah saja. Nak pandai pun Tuhan kena Tuhan ajar. Nak gapo-gapo tu kena mai pada Tuhan belaka. Tak tupai Tuhan, tak ada sekarang dah kita. Maka hari ni Ibu, maka dalam Quran inilah segala-galanya yang kita sebagai hamba Allah atas dunia ni, perkara yang Tuhan ajar kita segala-galanya. Sebab kita tak reti Quran, tak reti nak hidup atas dunia ni. Dan tak selamatlah kita di akhirat. Bukan di akhirat saja tak selamat, di dunia ni pun tak selamat dah. Itulah, maka alhamdulillah Ibu, koda kita dah, koda kita belajar koda tak ada banyak lagi. Nak lebih banyak tu kena. Hari ni kita tu mengaji ni, kita dah nak mengaji dah. Majlis minggu pada hari Ahad pula lah ni. Di tetua kita tu. Tu pun satu lagi majlis bagi kita, majlis ilmu kita nak menambah ilmu. Ilmu adalah makanan roh, makanan roh. Untuk nak dapat iman, nak proses daripada ilmu, proses jadi iman. Lepas tu boleh jadi iman dah, nak proses jadi amal soleh. Amal soleh dia kanton, dia mari mana kanton, tertib dia mari pada ilmu, amal iman. Bila nak mari iman, dia mari pada ilmu. Nak mari ilmu tu dia kena berasa, kena ngaji, dia kena tafaqquh fid din, kena faham agama. Maka ini dulu orang
Islam, nak jadi orang Islam ni kena wajib belajar ilmu ni. Wajib fardu ain. Fardu ain mengikut ilmu kita nak belajar saat ni. Kalau ilmu wajib kena, kalau perkara tu wajib kita buat, maka ilmu tu adalah fardu ain tak kita. Tapi fardu ni ada dua. Benar tu awak bangkat tak kita ni ada dua jenis. Iaitu fardu ain atau wajib kena belajar seorang-seorang. Itu fardu ain. Fardu ain wajib tadi masing-masing. Selagi fardu juga wajib juga. Tapi fardu kifayah. Kifayah nu atau orang lain buat seorang, cukup dah orang lain pun. Dah jatuh hukum wajib dah orang lain pun. Tapi kalau tak pandai belaka, maka dosa belaka. Dosa belaka. Tu mana fardu kifayah. Maka hari ni ibu-ibu, kalau kita puasa ni fardu ain lah. Pas ngaji Quran ni fardu ain tak? Ke fardu kifayah? Fardu ain. Fardu ain. Dah tentulah fardu ain hari ni. Fardu atas diri masing-masing. Fardu atas diri masing-masing. Alhamdulillah sebab kita nak tahu apakah ajaran Allah pada kita masing-masing. Maka ini minta nak kecek banyak dah kita pasal lewat masa. Mari kita masuk dalam ayat surah Al-Ankabut yang kita akan belajar ini. Ayat banyak ayat dah kita ngaji dah. Ayat 47 ayat dah minggu lepas orang ni. Insya-Allah. Kat mana dah? Biasa kat 7 ayat dah ni. Mari kita dengar ayat kita nak ngaji dulu gini. Kita baca dulu ayatnya, ayat 8. Ni nak baca sampai di ayat 11 insya-Allah. 11 ke 13. Ni kita baca sampai di 13 lah insya-Allah dah. Kalau tak sampai dah tak ada nak habis dah. Kat 11 sudahlah dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah, masya-Allah. Ya Allah, berkatlah bagi kami serta taufik hidayah pada kami dengan ayat kami baca ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah ibu ayat yang kita baca saat ni, yang kita akan sama-sama memahaminya pagi ni. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengajar kita tentang buat baik. Apakah amal ibadat, amal soleh yang Allah Ta'ala suruh kita buat? Tengok dah, di mula ayat ini kita tahu bahawa surah ni Allah Ta'ala mula-mula lepas ayat kedua tu, lepas ada ayat 1, ayat kedua tu Tuhan tanya mula-mula ayat ni. Katanya kata, apakah kamu suka
Apa ke manusia suka bahawa Tuhan nak biar dia kata saja beriman, tapi Tuhan tak ada uji kata iman dia ada sungguh ke tak ada. Saya tanya lagi tu surah ni dah. Mana kata iman ni, ya duk mana iman? Dalam hati dah. Dalam hati iman ni. Lepas tu kita tak tahu apa dah? Orang tak tahu dalam iman dia ada sungguh ke tak ada. Tapi tu kata, nah, orang ada iman kali yang ngaku dengan mulut atau dia beriman, ya jangan suka, jangan duk mikir kata Tuhan nak biar dia sekadar cukup dengan kata gitu tak. Tuhan nak teh iman dia. Tesap. Hani iman yang kita dah. Tuhan nak tesap, Tuhan nak uji. Sungguh ke tak iman dia ngaku tu. Sungguh ke tak mulut duk ngaku tu. Dah. Maka begitulah Tuhan kata, bukan umat kita saja, bukan umat Nabi Muhammad saja Tuhan nak ujinya. Umat-umat dulu pun, belum ada Nabi kita ni, umat-umat Nabi dulu pun Tuhan teh dah. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi mana semua Nabi dulu tu. Maka kenalah. Dengan itu Tuhan ceraklah kata baru uji tu, cerak kata orang iman sungguh dengan iman orang bohong. Ada iman bohong. Iman bohong. Allah takut iman bohong. Mulut yang ngaku. Mulut yang ngaku tapi hati dia tak ada benda oleh dalam hati ni. Subhanallah. Itulah kita bimbang dah. Kemudian dalam ayat selepas itu pula Allah Subhanahu Wa Taala ayat pada kitanya katanya orang yang ada sungguh akhirat dalam pada orang dah harap nak jumpa dengan Allah, iaitu nak jumpa dengan Allah. Mana jumpa dengan Allah? Akhirat lah. Nak jumpa dengan Allah kena pergi akhirat lah. Kena pergi akhirat dulu. Maka akhirat ada sungguh. Akhirat ada sungguh. Dan Tuhan sahu, Tuhan dengar, Tuhan nampak, Tuhan tahu kata gapo kita duk buat hari ni. Sebab itulah usaha. Kena usaha. Kena buat kerja secara sungguh. Siapa dah harap tak nak jumpa dengan Tuhan, dia kena mujahadah. Jihad. Jihad. Tak boleh nak pergi panggil relax-relax. Kita ni relax benar buat amal ibadat ni. Buat ibadat relax benar kita dah. Lepas tu rasa dah tu bawa udah-udah ya. Zikir-zikir, semaya pun malam-malam tebang dah. Dah. Mudah-mudah ya. Lepas tu rasa sungguh dah tu, rasa nak masuk syurga dah tu. Rasa nak masuk syurga dah. Lepas tu dia kata, sebenarnya orang duk sungguh buat ibadat ni untuk diri dia, bukan untuk orang lain dah. Jihad, mujahadah kata bersungguh, bersungguh. Jihad ni pun amalan ke? Ada amalan yang dalam bentuk amalan dalam buat ibadah. Tapi dak gunanya jihad ni kalau fupa ni jihad mata waktu cara sungguh, buat ibadat cara sungguh. Guna Islam, pakai Islam sungguh. Lebih lagi ni sungguh siapa? Tuhan suruh kita macam apa? Hakil juga dia. Waktu sebesar-besar amalan Islam kita. Jihad fi sabilillah. Sebesar amalan Islam kita ada sekecil-kecilnya, ada bertengah, ada besar sikit, lepas tu ada besar sekali. Besar sekali amalan kita Islam lah mati fi sabilillah. Ging harta kita, ging diri kita, jauh mati kerana Allah. Wallahi kita dengar aku nak hari dan nak mati kerana Allah. Dengar aku nak hari lah semaya tu. Kau mana dengar aku? Siapa nak ayat boleh? Siapa kau mana? Yo, alhamdulillah dah. Dah. Padina create main ni sangat dah. Dah. Hari ni jawab ke baru dah. Orang nak tanya apa tak jawab dah. Apa tu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Dia mengaku nak kali ke semaya. Apa kali sehari dengan aku tu saja. Tengahnya semayaku, ibadatku, hidup aku, matiku kerana Allah. So mati pun nak mati kerana Allah juga. Nak mati kerana Allah juga. Sepuk kemuncak amal ibadat kita. Sujud amal ibadat kita. Tapi siapa yang berjihad bersungguh, tak ada untuk orang lain, untuk dia sendiri. Tuhan tak ada nak kita buat ibadat banyak, kita kita buat ibadat banyak, kita pun Tuhan pun naik martabat Tuhan. Tuhan tak. Tuhan kata Tuhan tak ada, Tuhan terkaya daripada segala alam pada makhluk dia. Tuhan tak ada nak. Untuk diri dia saja dia. Kemudian lalu itulah hari ni Tuhan tunjuk pada kita bentuk amalan soleh.
Siapa yang buat amal soleh, tetap Tuhan nak balas dia amalan dia. Satunya nak ampun dosa dia. Dengan amal soleh, apa saja amal soleh kita ni, sama ada sekecil-kecil perkara amal soleh kita. Nah, sedekah, semaya, zikir, apa saja tu, buat haji, puasa, gapo tu. Tahulah kata balasannya dua. Satu, pertamanya nak ampun dosa, kifarat dosa dia. Bagi kita buat amal ibadat ke apa, hapus dosa dia. Kifarat dosa, hapus dosa. Kita ambil semaya ke apa dah. Semaya tu Allah banyak tu lah hapus dosa dengan air semaya. Nabi kata air semaya dosa kita akan lurus mengikut air titik terakhir. Titik terakhir daripada air semaya kita sana. Luruh dengan kita basuh tangan, luruh basuh dosa tangan. Basuh muka, luruh dosa atas muka sana. Itulah air semaya kita dah ambil sini hari ni dah. Itulah. Satu apa dosa, lepas tu lepas habis dosa nak balas. Balasan dengan sebaik-baik balasan kepada orang yang beramal. Amal lega apa kata amal soleh. Bentuk amal soleh ialah kalau ayat kita baca sana, kita memang ayat satu bentuk amal soleh ni banyak. Apa saja kita buat turut perintah Allah dan nak kita tak buat lagi, tapi tak buat kerana turut perintah Allah juga. Dah. Anda tak buat perintah Allah. Ya kerana perintah Allah kita ala pada kita ada dua jenis. Suruh buat dengan larang buat. Suruh buat ni gapo kau kena tahu tu. Gapo dia Tuhan suruh kita buat. Pada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara. Tuhan suruh buat. Hok larang buat. Gapo? Tak boleh buat, jangan buat. Jangan. Buat jahat segala-gala buat jahat. Tak ada. Buat jahat gapo kata? Jenis jahat gapo kata? Ada. Zina, minum mabuk-mabuk, gapo, curi hok orang, bunuh hok orang, gapo, ngupak ke orang, balah dengan orang, deki dengan orang, tu balik tak masih buat. Dah. Tapi hok payah sekalinya, hok seging kaki tu hingga sikit, hok lari hok di mulut ni payah ni ayah ni dah. Tak kena mulut, tak kena buat nak tidur dah cecek lagi dah. Tu payah. Maka hari ni kita tengok betul amal soleh yang Allah Ta'ala royak kita, yang kita buat. Tuhan nak ampun dosa kita dan nak balas pahala yang semolek-moleknya, sebaik-baiknya. Iaitu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Iaitu, buat baik pada dua bapa. Buat baik pada dua bapa. Kita ni tak ada setengah-setengah kita lah ramai-ramai ni ada lagi ibu bapa dah. Ada setengah tu bapa tak ada dah. Buat ke mana buat baik buat bapa lagi ni. Banyak kita bareng dengan sini. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah wasiat. Dalam ayat ni Allah perintah kepada hamba-Nya supaya buat baik, ihsan. Buat baik kepada ibu bapanya. Dan kami wajibkan manusia buat baik kepada dua ibu bapanya. Wajib. Wajib buat baik pada dua ibu bapanya. Allahu Akbar. Walidai. Walidai dua bapa. Itulah dalam ayat ni kita dengar satu bentuk amal soleh yang Allah Ta'ala sendiri royak kita ialah buat baik kepada dua ibu bapa. Ibu bapa ni dalam ayat lain. Kalau bukan ayat surah ni dak suruh perintah dalam Quran ni, so kita buat baik pada bapa. Dalam surah Luqman ni tengah jedah orang ni pun ada ayatnya. Dalam surah Isra dalam ada ayat-ayat lain banyak benar ada perintah Allah Taala pada kita ni suruh buat baik pada ibu bapa. Dalam ayat lain katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tak silap surah ni surah dalam surah
Al-Isra. Nah, surah Isra juz 15. Nah, juz 15. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayat ni Allah Taala perintah pada kita macam dari dalam ayat surah Isra ni hurai banyak sikit lah cara lawak bapa pada bapa bagaimana. Nah. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Nah, tu mula-mula nak kata kanton tertib. Lepas awak bapa ada awak baik pada bapa ni lepas pada ya'budullah. Nah, lepas pada ibadat kepada Allah. Nah, mula-mula sekali awak baiknya lah ibadat pada Allah dulu. Nah, dalam ayat ni. Kemudian lepas pada awak ibadat pada Allah, sembah Allah, hendaklah engkau berbuat baik pada ibu bapa. Nah, buat baik pada bapa. Ibadat buat bapa dah. Bapa ni bersama nak kita. Dah ada satu sahabat dia minta nak pergi dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, ada siapa tak mungkin cara bapa mu? Dia jawab tak ada lagi. Maka Nabi kata mu cara pada bapa mu. Dah, mu cara pada bapa mu dulu. Dah, pada ibu mu dulu. Dah pada besar peran ni bercakap dah. Tapi lah kerana ibu dia ada lagi, ibu tua dia ada ibu tua. Nah, ibu yang perlu pada dia, maka Nabi kata muncar pada bapa mu dulu. Nah, banyak cerita-cerita sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum banyak-banyak lah sahabat-sahabat tu tino lelaki perempuan pun ada setengah sahabat tu Umar radhiyallahu anhu tengok tu galah mak dia. Nah, galah mak dia tak ingat ni mak ke pok dia mak dia dah. Duk tawaf Baitullah. Duk tawaf Baitullah. Dah. Lepas tu Umar jawab kata Allah tak ajib aku tengok ada orang baik pada bapa ibu dia jumpa dengan apa dah. Duk tawaf ni kata kalau ada rakyat kata duk tak belakang dia seumur mak dia. Nak pergi mana-mana tak belakang seumur. Nah, Umar kata aku tak tengok orang baik pada ibu bapa dia sekarang. Dia tak ada lagi ni atau khalifah dia tak ada lagi atau. Nah. Tak sama dia kata. Nah. Dia buat dia tak letak mak dia. Sebab dia tak kali dia letak mak dia nak menyanyuk gitu. Dia nak jadi main pasir, jadi nak main. Dia tak belakang dia semua. Dia tepek dengan dia semua. Dah. Lalu itulah dia kata dak khalifah di atas. Sebenarnya aku tak ada baik lagi pada ibu aku dia kata. Pada bapa aku. Karena aku duk ngasuh mak aku pun hatiku dalam ni duk ingat mak aku mati. Dah. Cara tu dia berasa dak lagi dah. Nah. Tapi ibuku ngasuh aku dia tak pernah nak aku mati. Nah. Ibu bapa dia ngasuh anak takut anak mati. Nah, dah. Dah. Timbal aku anak mati, tak suruh anak mati dah. Tapi ibu anak saya mak dah bila lah anak mati. Nah, dah. Auzubillah min zalik. Dah tak nak cara dah. Tu yang terdak lagi sebab tak ibuku pera aku tak ia tak nak ibuku mati dia tak cerita nak ibuku mati tapi aku pera anak ibuku dia tak nak ibuku mati. Tapi setara tu pun dia dah buat baik dah buat baik dah. Nah, betul lah Rasulullah ada lain Nabi kata nah orang yang paling buta orang dah dengan ibu bapa dia waktu tua. Ibu bapa dia tua. Nah. Tapi orang paling celaka orang yang dah ibu bapa dia tua tapi tak memasukkan dia dalam syurga. Nak kata dia okat dia syurga dia masuk dah dia. Buat baik pada bapa masuk syurga. Tapi dia dah ibu bapa syurga tua tapi tak masuk syurga juga. Sebab dia duduk neraka ibu bapa. Anak dia memangnya kita bimbang dah. Kita ni ala Allah dan majlis kita ni ala ketua pula kita jadi ibu bapa dah. Pasal nak dah harap ni anak ajak cucu buat kita lah gitu. Nah. Dah. Alah kan nasib kita baik. Nasib kita baik. Rahmat kita, anak-anak kita tak deraka kita. Nah, nasib kita lah kalau anak deraka kita ke. Allahumma rzuqna auladan wa dzurriyyat, dzurriyyat salihin. Mintalah anak cucu kita, anak dan cucu kita orang soleh, ya haji soleh ya Allah. Nah. Rabbana hablana ya ada juga orang tak ngaji pun ada anak baik. Nah, tapi kau lah hok ngaji pun jadi. Nah, dah hok ngaji pun jadi. Nah.
Atau dah. Ayat sana lagi kita baca ayat sana lagi. Kita kata imma yablughannaka ada surah lain mai tafsir ayat ni. Mai tafsir ayat lain. Imma yablughannaka yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Apabila dan hendaklah kau buat baik pada bapamu jika salah seorang dari keduanya. Ibu bapa ni ibu bapa dah. Kalau mana seorang dua bapa sana siapa umur tua dah. Nah atau kedua-duanya sekali dua tua dah dan dua-dua orang sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu sampai kita boleh pelihara dia umur tua boleh pelihara dia dah maka Tuhan bersalam Tuhan tahu kata dah dia pelihara ibu bapa tak suka pelihara anak ya dah pelihara anak ia narak dah anak dia narak dah teriak pun tak apa, berok pun tak apa, kencing pun tak apa dah. Kau anak beragai-beragai pun dia narak belaka dah, narak belaka dah. Tapi walaupun pera mak tak serupa, yang mak ni kau dah. Pera berapa ni kau tua, kau dah waktu mulut kalau tambah orang biasa kedebel, orang biasa kedebel dah. Ya pandai berhidup besok kedebel dulu dia tua baru risau ke. Pak tua dia tua pun dah nak mengepek banyak nak ajar banyak dah. Dia tak ingat kata anak dia bukan anak besar Allah kita dah anak besar dah lah ni. Anak adik tua orang dah. Dah. Sebab tu anak pun kalau tak reti situ melaut cemuh lalu lah kejap banyak lah. Bukan narak lah, ada narak habis narak dah. Dah. Dah ngepek lah dah. Subhanallah. Tu dah kata bila lah anak ibu bapakmu dua seorang ke atau dua-duanya sekali sapa kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu maka beringat kata fala taqul lahumā uff. Nah, janganlah kamu berkata pada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan nah ada seumur dah. Ni mana kita kata ibu bapa kita. Nah, fala taqul lahum uff. Jangan kamu kecek dengan dua-duanya uff. Tu tak boleh. Nah. Mana tu sepatah ya Nah, dah. Lain banyak lagi, lebih lagi. Dah kalau sepatah tak boleh kata dah kata. Nah. Patut yang kedua pula wala tanharhuma dan janganlah kau menengkeng menyergah mereka. Jangan tekan, jangan jukah mereka berdua. Allah dah. Pak kita tak kecek derang, minggu tak dengar. Dah. Dah nikah dah. Tapi ia tak serupa tu jukah dengan dia. Dengan muka, dengan gapo, dengan air muka jukah dah. Tulai tu. Apa dah. Tu air tu. Tak reti lah. Royak komok supaya royak. Pengeroyak orang tak pakam dah. Allah dah. Subhanallah. Tuhan tahu kata kita jadi gana dah masa Tuhan jadi kita. Sebab tu Tuhan larang kena peradan dah. Teruncuk dah panggil dah. Teruk peradan. Tuhan tahu dah jadi lana kata ya. Mak kecil hati anak kecek kasar dengan dia. Anak kecek kasar, anak jukah dia. Auzubillah min zalik. Banyak kali kita kata pasal mujur mak tak ada mak mati mak tak ada sekali kita sebab kita takut kalau anak ada sekali boleh baik kita mana kita ke bapa tapi rasa rindu tak nak anak mati kalau tak mati mujur lah dah nak window sekali tapi pasal kita dengar ayat gini loh diraka pada bapa ni tak boleh dah dah kata pada bapa tu dah ni atas kelimah yang panggil tak puas hati dengan ibu bapa kita dah kecek banyak dah ngepek semua dah payah kena dah dah la ilaha illallah Allah Ta'ala larang kita layak ni dah kalau lah salah seorang ibu bapakmu seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sapa pada umur tua dalam peliharaanmu maka janganlah muka cek pada mereka berdua jangan muka cek kasar juga dengan bapakmu Tuhan dia tahu dia jadi kita nak kecek ke mana wa qul lahumā qawlan karīmā dan jangan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun kecek molek kecek molek apa kita kata kecek molek ni di kita juga
Bapak, kalau ibu bapak kecek baik dengan anak, ke masa anak kecil, anak-anak kecek baik dengan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Nasib kita lah, nasib kita. Sebab tu bakat doa lah ni. Doa dengan Tuhan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Doa tu batak menolong dah. Tuhan wilah pada kami, pada keluarga kami, pada suami-suami kami dan anak cucu kami penyejuk hati. Ya Allah, ada anak-anak cucu ada sejuk hati. Itulah dah. Tu. Dah. Ya, dah. Ni ada dalam hadis kalau kita tanya buat apa? Siapa kau yang lebih baik aku buat baik? Siapa kau yang lebih patut aku buat baik sekali? Nabi kata ibumu. Ibumu. Pak jawab. Kemudian ibumu. Kemudian ibumu. Kemudian bapakmu. Jadi 3 kali gia. 3 gia ibu, segia bapak. Kalau kita tengok gini, buat baik pada ibu bapa 3 kali, ibu 3 kali ganda. Dah buat bapak pun kena buat baik dah. Dah. Tapi lah kerana ibu ni ada hubungan rapat. Di segi syafaqah, di segi kasihan belah ibu terhadap anak tu lebih daripada bapak boleh jadi, wallahu alam. Ya bapak ni kerja dianya banyak duk keluar banyak dah. Dah banyak keluar banyak. Tak ada duk kelacik dengan anak mana dah. Tapi dengan ibu dengan anak ni tak ngandung juga ngandung berapa bulan situ, nyusu berapa bulan pula, tak nak boleh besar tu, nak boleh lepas diri tu lepas diri dah. Hidup bimbang lah ni, hidup kita semai baru ni kata kita dengan anak tak ada kelacik mana dah. Kita dengan anak tak ada kelacik mana. Kalau kecil ni kita hantar dia mau tak rata dah, tak boleh mengasuh dah. Lagi bila kita tua dah masa kita mengasuh kita pula. Adik kita ada anak cucu sok pun tak. Dah. Memang takut lagu tu hati. Duk mikir lelah ni kata dah. Itulah lebih dah. Ayat ni banyaklah Quran. Lepas tu ada lagi dalam ayat ni. Cara nak baik pada bapaknya ialah saat ni di segi kecek, segi perangai kita, tingkah laku kita dengan bapak. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tuhan sendiri ajar kita. Dan hendaklah engkau merendah, menghinakan diri kepada keduanya. Rendahkan sayapmu. Kalau tengok makna dia betul-betul, rendahlah sayapmu kepada mereka berdua. Sayap kita ni. Dah. Ya kita sayap tebal, sayap kerah dah ni. Sayap kerah dah jadi tua orang, jadi keru, jadi tu, jadi ni. Dah. Kau zaman muda kita minta duit kita malah mula tak apalah dah. Tapi lah ni kita sayap kerah dah panggil. Tapi rendahlah sayapmu pada mereka berdua. Maksudnya di sini ialah pendahkah hinakan dirimu kepada keduanya, walaupun kedua ibu bapak mu tu orang nampak tak erak, orang lemah. Sebab tu kita dengar ibu bapak mana-mana, ibu bapak kata ibu bapak anak-anak dia berasa hati ya salah ni ketua dah lah ni, ku sesak lah ni. Dia perhina dia sebab dia berasa kata anak dia wak panggil sombong dia berasa. Allah kita nak ke mana tu dah. Hidup mikir apa nasib kita sendiri, hidup mikir kita masa depan kalau Tuhan banyak. Ya kita dah berasa. Lepas tu betul nisa ni kita kena benar dah. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Hendaklah engkau merendah, menghinakan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Tunjuk rahmah banyak pada ada bapa kita. Lepas tu sentiasa berdoa. Doa sama pada bapa. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhan ajar kita, so kita doa pada bapa kita. Doakanlah untuk mereka berdua dengan berkata, wahai Tuhanku, rabbirhamhuma, maksud itu ya. Rabbi kata Tuhanku, irhamhuma. Cuculah rahmat pada mereka berdua kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memelihara aku waktu kecil aku dulu. Allah. Rabbi firli wali walidayya, ni kena doa semua. Kena doa semua pada bapak kita. Ni ke masa dia hidup, masa dia khidmat, maka dak berlalu dak ngasih dia tu. Yarhamukallah. Bahkan bapak kita ni banyak perkara kena boleh kita doa ya rahmat, doa dengan rahmat dia.
Adalah hadis umur panjang tu Nabi kata bila tu tengok orang tupai umur siapa nak puluh nak ke atas lebih lagi 70 80 nak ke atas ni, bila jumpa dengan dia bukan bapak kita pun kena doa rahmat kat dia. Yarhamukallah. Kita yarhamukallah ni kau mati nah. Yarhamuhu, yarhamu. Ya Allah yarham. Allah yarham. Nah, sebenarnya kau hidup ni pun yarhamukallah. Doa pada orang tua. Dah pada orang tua. Semoga Allah rahmat padamu. Dah, semoga Tuhan rahmat padamu. Lah. Tu doa, doa pada bapa kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ada 3 doa kita dalam doa mustajab tu. Nah, doa mustajab tu dalam muka berapa dah. Ya, 3 doa untuk anak pada ibu. Nah, lepas tu doa anak pada doa ibu pada bapa pada anak-anak. Nah. Mana doa anak-anak pada ibunya ialah Rabbighfirli Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Tu so. Nah. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ni awal-awal doa lagi dah. Lepas tu ada Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Tu so. Nah, lepas tu Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Tu so doa bapa tu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu doa-doa anak-anak. Dah tak kira anak besar, anak tua, anak muda, anak halus, anak boleh berdoa dah apa? Doa ni doa dia. Dah Tuhan sendiri ajar. Dah Allah Taala ajar kita bagaimana kita nak berdoa pada bapa kita. Dah masya-Allah, masya-Allah. Nah. Rabbighfirli wahai Tuhanku apa yang bagiku, wali walidayya daripada dua bapaku, waliman dakhala baitiya mu'minal. Ayat ni surah Nuh. Surah Nuh. Dah. Dan bagi orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi orang lelaki beriman dan orang perempuan beriman. Itu doa pertama. Rabbana ghfirli wahai Tuhanku kami apalah bagiku dosa bagiku, wali walidayya dan dosa dua bapaku, walil mu'minin dosa orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab pada hari hisab pada hari kiamat. Rabbirhamhuma wahai Tuhanku rahmatlah kasihanlah pada mereka ibu bapaku berdua, kama rabbayani shaghira bagaimana mereka mengasuh aku waktu kecilku dulu. Masya-Allah. Nah, itulah doa yang Tuhan pada amalan yang kita nak buat baik pada bapa kita. Ihsan apa amalan baik yang kita nak buat kepada bapa kita insya-Allah. Nah, kalau ni kalau misalnya kita tak ada ibu bapa, tak ada lah mati belaka di bapa kita. Nah, doa. Nah, ke doa Nabi kata ada doa salah satu yang benar 3 perkara. Nah, amalan kita sama putus bila seorang tu mati, maka amalan dia semua berhenti. Panci dia tutup. Tak ada dah. Nah, kecuali 3 perkara ni tak sampai lagi. Satunya amalan sedekah jariyah. Seorang yang mati tapi dia tinggal sedekah jariyah masa dia hidup dulu, dia buat sedekah jariyah. Maka walaupun dia mati, selama mana sedekah dia duk jariyah, duk jalan seumur, duk guna di orang seumur dah. Duk boleh guna boleh pindah daripada sedekah dia saat ni, maka pahala tu sepanjang-panjang masa duk bercapai dia. Dah waktu kita nak sedekah jariyah sangat tu dah. Kalau kita buat kelan kita, buat tanah wakaf, buat gapo semua tu dah. Hak tu dah tu. Nah, dan harap anak cucu kita buat kita nak harap tak leh dah. Harap boleh takut jenterak dah. Dah. Yang kedua pada amalan siapa kita waktu lepas dah kita mati ni ialah doa anak soleh. Kita tinggal. Nah, kita ada anak, kita didik anak-anak kita sampai jadi soleh, maka hasil daripada kerja amalan kita didik dia saat ni, nah, maka anak kita jadi buah tangan kita. Nah, Tuhan kira buah tangan kita, maka doa dia apa saja amal khasnya doa dia dan amal soleh dia tu sapa kita juga. Nah, sapa kita juga. Masya-Allah. Tametik dah tu dah. Dah. Ada. Tapi doa ni Rabbil firli tu doa. Khasnya nak tu lewat sini doa.
Nah, khasnya doa. Nah, sebab tu banyaklah hadis-hadis Nabi kata seorang dua bapa di akhirat esok dia dapat balasan syurga yang tertinggi. Lalu pak dia kata, Tuhan aku mari mana semua balasan. Aku buat sendiri dak ni. Nah. Lalu dia kata itu amalan anakmu. Nah. Boleh mengangkat darjat ibu bapa dalam di akhirat nanti. Dengan sebab amalan anak. Lebih lagi amalan anak apa itu? Amalan anak boleh ngapa Quran, boleh amal ayat Quran. Ngapa ayat Quran, boleh amal duduk dengan amal ajaran ayat Quran. Dah kalau ngapa saja tak ada amal tak tahu lagi tu dah. Tapi ngapa dan amal ajaran ayat Quran. Nah, maka ibu bapa dia saja boleh mahkota. Boleh mahkota curah langit bumi. Supaya cahaya matahari. Dah itu balasan pada ibu bapa yang ada anak ngapa Quran dan amal ajaran ayat Quran. Lepas tu kita kena usaha jadi anak kita baca Quran, hafal Quran, amal ajaran Quran insya-Allah. Nah, insya-Allah. Dah. Banyaklah cita-cita bapa baik pada bapa ni banyak dah. Balasannya banyak boleh pada orang bujur buat saat ni dah. Maka gitulah Allah Taala suruh kita dah. Tuhan royak ayat ni tak ada royak, tak ada lagu mana betul nak awak baik pada bapa tu tak royak. Tuhan kita tafsir ayat lain pula. Nah, iaitu kita buat baik dengan dia, kecek molek dengan dia, lepas tu doa with dia. Doa with dia. Jangan jurkah dia. Jangan jurkah dia. Jangan kecek kasar dengan dia. Subhanallah. Itu amal baik kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Kitalah dah saling teriak atas. Kita perak anak. Anak tak kecil siapa besar tidak narak tak umur. Apa pada kesuburan anak kita tu tak kecil siapa besar tu comel mata tengah dak tumbuh kalau pakai tengah dak tumbuh ada pohon kita ibu ni ya lah kepatah ni dah ala kecuk dah tengok mata pun tak segar mata tengok ada ujung mata neng pun tak segar tapi kalau tak ada hati tak ada iman juga tu dak jadi anak tak ada iman ke apa pemolat kita pun Tuhan tak ada kesian belah kita Tuhan witamu anak-anak deraka kita. Auzubillah min zalik. Nasallallahu salamah. Tuhan selamatlah. Doa dengan Tuhan banyak dah. Doa dengan Tuhan lah kita. Mintalah Tuhan jadi anak cucu kita orang soleh, buat baik pada bapa insya-Allah. Tapi buat baik pada bapa ni, Tuhan kata Tuhan royak kat sini. Ibu bapa ni kena buat baik. Lagu mana pun kena buat baik. Walaupun dia kafir. Dalam surah kita ngaji belakang dah lepas dah ni. Walaupun dia kafir. Tapi kalau dia kafir, nak kana? Kalau ibu bapa masa Nabi dulu ibu bapa kafir. Anak masuk Islam. Anak masuk Islam, ibu bapa kafir. Apa kalau kita nak masuk Islam boleh tak? Boleh lah. Tak ada masuk neraka ibu bapa dak. Hanya tu ayat wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalulah tu kata wa in kalu dah kalaunya adalah jenis ibu bapa hok kafir sani dah kafir syirik dia paksa kamu supaya kamu tu sekutukan dengan aku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Kalau ibu bapamu tu paksa mu suruh syirik dengan Tuhan. Suruh ibadat lain pada Allah dan benar tu mu tak tahu. Mu tak tahu kata kena mu tak tahu lagu tu. Maka boleh tak taat? Muka kena buat bapak, kena buat baik ke bapak ni? Tapi ibu bapak suruh benda neraka Tuhan, syirik dengan Tuhan. Boleh tak? Fala tuti'huma. Tuhan lah royak juga. Maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Jangan turut. Taat mata jangan turut. Jangan dia buat seperti disuruh tu. Sungguhlah kata Tuhan suruh baik bapak ke? Suruh buat jahat pun buat juga. Ada dia kata betul syirik dengan Tuhan, buat ibadat pada syirik dengan Tuhan lain pada Allah ni. Dah maka tak boleh turut, tak boleh taat dia kata. Ni Tuhan sendiri juga royak. Buat baik pun Tuhan suruh. Tapi betul ni pun Tuhan royak juga kita dah. Fala tuti'huma. Maka janganlah kamu taat kepada mereka berdua. Kalaulah dia paksa kamu suruh turut agama mereka berdua kalau mereka tu syirik. Pak kita nak jadi tak ada syirik Islam belaka nampak tu. Tapi dia jadi kau ni
Ini biasa bertemu dalam masyarakat kita ini. Lah ni tu tak je dengar mana dah. Zaman dulu tu pada pia beranak, pia gapo tu biasa berlaku. Sains-sains tu ngaji banyak lah dia tu dah. Tapi mari tengok klik tengok tak ada apa, tak gerak tu pakai transport zaman dulu dah. Lama dah cerita ni. Nah. Menyanggut cotek atas ni dah. Nyanggut pakai kain bawah ni dah. Dah. Alih dah, tak alih. Tidak gitu ginilah adalah pegang hak kita tu. Nah, pegang hak kita tu. Nah. Maka itu boleh ke tak kita turut? Lagu tu boleh tak? Nah, kena nengge, beruk, kena gapo. Pak kita tak tahu kata benar tu. Tak ada ilmu kita tak ngaji lagu tu. Nah, dah tak ngaji. Tapi itu orang tua bapak suruh kita buat lagu tu. Dah, tak turut dia menggoli bapak kita. Maka hari ni maksudnya, nah dalam ayat ni jelas. Nah, dalam ayat ni jelas. Tu kata kalau benar tu benar sakut paut dengan punah kita akidah kita dengan Tuhan, syirik jadi punah tu syirik lah. Itu syirikabi. Suruh supaya kita tu syirik dengan Tuhan. Ya. Maka jangan taat pada mereka berdua. Nah, Tuhan larang kita. Kalau taat pada mereka berdua, dosa dah sini kita. Dosa. Dan kerana buat baik pada bapak pun kerana atas dasar Tuhan suruh. Nah. Betul Tuhan suruh tu buat baik. Betul Tuhan larang tak boleh buat baik. Nah. Itu begitulah orang lain pun, suami sendiri pun siapa kat dah. Suami ni kena taat, tapi kalau dia buat benda tak molek, sakut canggah dengan ajaran Allah, dengan agama, tak boleh taat juga. Dah. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Nah, tidak boleh taat pada benda maksiat pada Tuhan. Nah, pada Tuhan. Nah. Tapi kita tak Tuhan tak harus itu tu, buat dulu lagi dah. Tak ada suruh dak. Subhanallah, subhanallah. Aku yang main dulu pelik-pelik suruh. Jaga mana dah ada lah ni tu. Nah. Lah ni anak pula paksa mak. Dia pian nikah, biar gapo tak sedah atau nikah baik-baik orang darah tu nikah baik ni anak sendiri tak nak. Jadi anak kena turut mak. Mak kena turut anak. Nah. Maka ini bala tuti'huma. Dah, begitulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dulu. Ada seorang sahabat nama Sa'ad. Nah. Sa'ad ni dia masuk Islam. Nah, Sa'ad sahabat Nabi ni dah radhiyallahu anhum. Masuk Islam, lepas tu mak dia tahu kata anak tina so anak atas sore dah. Nah, anak atas sore. Nah, Allah dah Tuhan buat takdir cerita dia. Nah. Boy tak mak dia tahu kata anak mak Nabi pada saat masuk Islam, turut Nabi Muhammad, mak dia tak masuk Islam. Mak kata mak tak masuk Islam banyak ramai lagi di Mekah tu dah. Mak dia marah ke Sa'ad. Sa'ad. Nah, pas Sa'ad ni belum ada tu dia sangat orang sangat buat baik pada bapa. Terkenal kata dia ni orang baik dengan sangat sangat buat baik pada bapa lah dah. Tak deraka pada bapa. Lalu mak dia kata, "Hei, Sa'ad, tidakkah Allah suruh buat baik pada bapa?" Apa? Lalu dia kata, "Hari ni wallahi aku tak makan, aku tak usah makan. Aku tak usah makan gapo. Aku tak usah minum gapo. Sampai aku mati atau sampai mu kufur pada agamamu tu." Mula. Dia ada agama dulu tua dulu mula. Dah. Mak dia mogok dia panggil pelapar diri. Nah, tuang pada saat anak dia saat ni. Dah. Maka dia pun cerita ni cerita masyhur nak dah. Orang tua dah tak makan sehari seperia pun lapar cengok dah dah. Sehari tak makan lembek dah lah. Nah. Esok pula masuk sapa, esok 2 hari dah. Umar tengok mak dia tak arak benar dah. Nah. Ya riwayat. Nah, ya temu. Kalau mak ada 100 nyawa. Patut tubik Nah, mak tak seharap atau dia nak jadi nak tubik pada Islam. Dia tak akan tubik pada Islam. Lepas tu kalau mak nak makan. Kalau mak rasa makan pergi ikut mak. Dia tak tubik pada Islam dah. Dah. Dia siap cekak ke mak dia tu dah. Dah. Mak dia pun nampak kesungguhan saat ni kata anak sungguh walak tu saat tu beralih. Dah. Kacau-kacau pun lapar saja dah ni. Mak dia makan semula dah. Dah. Saat itulah cerita Saat orang sangat buat baik pada ibu bapa, tapi hak Islam ni hak benar sungguh sakut paut dengan ibadat dengan akidah kita dengan Tuhan, kena turut Tuhan dulu. Ya asalnya mula buat baik ni atas dasar turut perintah Allah. Dah. Sampai kita punah kita dengan Allah ke dia dah lah. Dah ke dia dah. Nah.
itulah. Sebab itulah tu kata kalaulah mereka itu berpaksa kamu supaya syirik dengan Tuhan, maka kamu tak tahu benda tu, maka kamu jangan taat pada mereka berdua walaupun dia ibu bapa kamu. Kerana sebenarnya ilayya marji'ukum. Masalahnya kita kena jumpa Tuhan. Kata ilayya marji'ukum, kepada akulah tempat kembali kamu. Kita kena jumpa Tuhan. Dunia ni buat baik ke apa tu kerana atas dasar Tuhan suruh kita buat. Semua buat kita kena jumpa Tuhan. Itu masalahnya dah. Ni akidah kita. Akidah kita kena wujud juga. Jangan kelabus sikit abuk ni. Ilayya marji'ukum ni. Kepada akulah tempat kembali kamu. Lama kita duk lupa ni. Kau dibekan, kau jadi ralik, kau jadi kedebel tu. Lupa ni. Lupa tak ilayya marji'ukum. Kepada akulah tempat kembali kamu. Duk rasa duduk sini seumur dah kita. Duk rasa sini seumur dah rasa kita. Dak terkata. Sebab tu banyak benar ayat Quran, dalam hadis, dalam doa, tu beringat seumur kita supaya kita ni ingat betul ni. Atau kita kena kelip jumpa dengan Tuhan. Maka bila kelip jumpa dengan Tuhan, ada apa pula? Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sanalah dia kata kamu akan diberitahu, maka kamu akan diberitahu, aku akan menerangkan pada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Tu nak ayat semula pula. Buat kerja gapo, buat amal gapo atas dunia, kena ayat apa pula. Sedang mula pula, mari start mula pula amalan kamu. Dah. Sebab ni kita tak ingat habis dah, terlupa habis dah. Subhanallah, itulah kita dah buat baik pada bapa atas dunia ini dah masalah masuk satu daripada turut perintah Allah, amal soleh kita. Bahkan banyak lagi amal soleh pada hak ibu bapa ni banyak benar dah. Tak boleh masuk syurga orang deraka pada ibu bapa. Salah satu dosa besar yang Tuhan nak balas atas dunia ialah deraka pada ibu bapa. Siapa deraka pada bapa atas dunia Tuhan nak balas dah. Tak nanti akhirat dah. Atas dunia ni Tuhan nak balas dah. Subhanallah. Biasa tengok dalam hidup ni. Auzubillah min zalim. Kadang-kadang kita sendiri pun dah tahu. Ada pun dalam hidup kita sehari tu pun. Iaitu anak dia berakhir masa dia kecil, masa dia muda tu, masa dia hala, dia berakhir jekah bala. Dengan mak dia. Kemudian bawa siapa dia gila dia, anak dia pula jekah dia. Jika pula dia, anak dia pula kasar dengan dia, kecek derah dengan dia. Subhanallah, itu nak kita nampak dah, Tuhan dah balas tak dunia dah. Bagaimana Rasulullah ayat kata dosa, ya ada banyak dosa lagi Tuhan nak balas tak dunia ini. Salah satunya ialah dosa uququl walidain, deraka pada dua bapa. Auzubillah min zalik. Tak Tuhan selamat kita daripada jadi orang deraka pada bapa. Deraka pada bapa ni bukan semesti kata kita buat dia dari terang. Kadang-kadang dah. Ya Allah. Sebab tu pada kadang-kadang ni kita buat benda dia tak kena dah. Benda dia tak kena dah. Ataupun benda kita tak ada bagi dia kecil hati. Banyaklah cerita tu. Satu lagi kita dengar cerita lagi hak Tufail. Hak Tufail mati tak boleh mengucap dah. Tak boleh mengucap Tufail. Lalu sahabat riwayat Rasulullah, Tufail nak mati tapi tak boleh mengucap. Orang yang terkenal. Dia sahabat Tufail, sahabat. Lalu Nabi kata hari tu nak kayu pi terbakar ya. Sahabat pun buat sungguh. Kayu pi ke apa nak bakar Tufail. Mak dia ada lagi. Mak dia kata Rasulullah gamuk mu apa hati mu, aku beranak aku perah tak kecil dah. Mu nak bakar anakku. Dah. Lalu Nabi kata, Nabi tahu dalam ceritanya kata Tufail mak dia berasa hati ke Tufail. Dah. Lepas tu berasa hatinya kisnya Tufail lagi alanya ada keluarga, ada bini, ada anak ke apa. Dah. Cara ke bini berasa mak dia berasa kata Tufail ni cara bini lebih ada dia. Dah. Saya ke bini lebih ada dia. Makan ke apa ya Allah. Dah rejatan ni banyak ada lelaki perempuan. Rejatan ni sebab rejatan tak tahu rejatan seorang sebab apa dia
Cerita panjang dah. Tuhan usaka 2 gear dia ni. Nah, mana dia kena rapi cok banyak. Nah, dia kena rapi cok dengan ibu bapa dia, kena rapi cok dengan adik-adik tina dia gapo. Dah. Sebab tu bertangan awak. Tapi lah ni dunia orang panggil ngai-ngai. Dunia orang jata tak ada rapi cok. Dah. Retina jaga ibu bapa. Dah orang jata tak ada ambil berat. Ini kena tahulah dia. Nah. Menjadi portofil dah. Mak ibu bapa mana masa sera pada anak jata dia khasnya dah. Lalu katanya lalu tufail ni pun mak dia kata kita tu kalau Rasulullah musafah hati nak bakar anakku, aku mengandung kecil dah, aku mengandung, aku beranak dia, fero dia kecil lagi. Nabi kata kalau gitu maaflah ke dia. Dah. Mana maaf dak ke dia. Dah, kalau minta maaf nak bakar ya. Tak ibu akal esok Tuhan bakar ke dia. Nabi ayat kata ibu dia. Lalu mak dia pun aku maaf pada Tufail. Aku halal pada Tufail. Lalu Tufail pun dengan serta-merta boleh mengucap la ilaha illallah. Maka sudah dengan la ilaha illallah. Matilah dia. Wafatlah abang Tufail sana. Itulah dia. Subhanallah, nak mengucap tak boleh. Nak mengucap tak boleh. Auzubillah min zalik. Nasallallahu assalam untuk selamatlah kita semua dah. Itu cerita panjang dah, cerita banyak. Bapa ni banyak benar dah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan balasan laginya siapa tu perintah Allah buat pada bapa, tapi walau kalau dia paksa so kita buat syirik, buat benda hak deraka Tuhan, kita tak boleh taat dia. Dah, maka balasannya walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Allah. Tuhan dia katakan ni. Ya tak saja Tuhan. Tuhan adalah syakur, sangat balas budi. Tuhan sangat syakur, Tuhan sangat pandai balas budi panggil. Padahal dia suruh kita bagi kita buat, balas pula ke lagi. Pada bayar budi hak Tuhan buat kita tu pada dah kita ni dah. Tapi dia tak apa lagi kita ni kebaikan balasan. Dan orang-orang yang beriman tadi buat baik pada Tuhan berkira tak orang beriman boleh buat baik pada bapa ni. Serta beramal soleh. Tak kira apa saja amal soleh tu dah. Sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Tuhan janji siapa ada iman, 2 perkara boleh jadi orang soleh. Iman dengan amal soleh. Tak kira ni umumnya. Amal soleh ni ada kecil ada besar. Bisa buat jadi banyak. Sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Iaitu dengan mendapat sebaik-baik balasan. InsyaAllah. Batulah kita ni. Kita usaha menjadi orang beriman dan amal soleh. Wa amal soleh, wa amal baik-baik. Nasib kita akan jadi orang soleh. Akan jadi orang solehin. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia kata, dia kata sukanya jadi orang soleh walaupun kita bukan orang soleh. Imam Syafi'i dia kecek, masya-Allah. Sukanya jadi orang soleh. Tapi walaupun kita bukan orang soleh. La ilaha illallah. Imam Syafi'i dia ngapal Quran 10 tahun tu 30 juz dah ada dia. Ngapal kita hadis Nabi dah ada dia beribu-ribu hadis. Semaya tak kena kecek Imam Syafi'i rahimahullah. Walaupun kita dia masih lagi panggil dia berasa dia bukan orang soleh. Tapi hari ni kita boleh reti daripada ajaran ni Allah Taala ayat kata siapa ada 2 perkara ni nascaya Tuhan akan masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Gapo 2 perkara ni? Siapa ada 2 perkara ni Tuhan nak masuk dia dalam golongan orang-orang soleh. Walladzina amanu wa amilus solihat, iaitu ada iman, ada amal soleh. Ada iman dulu. Ada baru awal lagi. Mana boleh iman dah dapat iman nak buat main mana? Ada kena dia tidur bangun di rumah. Nyuh dengan tunggu ni tak ada mari pak ngaji, tak ada dengar Quran, tak ada dengar apa. Boleh masuk iman. Dah. Tuhan buat kitanya. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu ni kena ngaji. Bab ni bimbang takut. Ya syaitan ni jadi sepenengah hak jamak orang kok mana-mana tu. Tuhan mai bis yang pada hatta tu hatta syaitan duk bisi. Orang tak ngaji ke apa?
Tak ngaji sikit abuk. Banyak orang dah lah hidup banyak kali dah majlis kita. Tu buat awak tu pun. Dia kata dia boleh ilmu, dia masuk yang ngiga, yang mimpi. Dalam bilik dia masuk ilmu. Dah. Kita buru-buru masuk dalam kepala dia. Tu biasalah baku kok tabah mana, kok janing mana, kok noh. Dah. Ilmu lagu tu bukan ilmu sebenar dah, bukan ilmu sebenar. Walaupun ada Tuhan boleh buat lagu tu ilmu laduni ni. Ilmu laduni dah. Ilmu laduni pun melalui takwa juga. Dah. Wa may taqillah apa ni? Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu pada Allah, nasihat kamu Allah akan ajarkan kamu. Dan ilmu masuk melalui takwa. Hak ni takwa. Banyak mana kita takut Tuhan, duduk dengan perintah Tuhan, maka hak tu tamu ilmu laduni dia panggil. Ilmu mari Tuhan tambah. Mengajar sikit boleh banyak tu. Tapi benar-benarnya ilmu kita nak gini, nak dapat iman ni kena melalui ilmu. Lepas tu ada ilmu tu lah, mari boleh buat amal. Jangan buat amal kalau tak ada ilmu. Jangan ada ilmu saja tak ada buat amal. Tak tersi dua tu. Lepas tu hatan jadi Rasulullah ni kena ada dua perkara tu. Ada dua perkara. Ilmu, iman dan amal. Iman dan amal. Buat tahu dah, buat amal. Dah. Kalau tahu ada tahu dah tak ada buat amal tak ada. Kalau buat amal tak ada tahu pun tak ada lagi. Waktu tu nak kali kita royak sama Nabi kata qurra'un fasaqah. Orang tipu syaitan satunya orang qurra'un fasaqah. Orang rajin, orang tahu banyak tapi fasik. Takut Tuhan. Atau ubadun juhal. Ataupun ubad rajin buat ibadat tapi jahil. Dah. Baca Quran ngata buat sebatang tapi tak tahu kata-kata apa. Juhal, jahil. Jahil. Atau semua dua perkara ni Nabi kata orang kena tipu di syaitan. Cau naruk lagi hak tu. Auzubillah min zalik. Nasallallahu salamah. Makanya kita nampaknya ada dua ayat ni gini. Kita baca 4 ayat tadi, kita ada 2 ayat ni gini. Itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi faedah pada kita dengan pengajaran kita hari ni. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na. Marilah kita berdoa. Akhir doa ni ialah kita klik doa klik hari ni. Jangan lupa doa kita 3 saat ni. Doa kita pada ibu bapa kita, dan kita ni dia duduk tengah dah. Jadi bapa sekaligus, lepas tu jadi anak kepada ibu bapa. Ibu bapa kepada anak-anak kita. Lepas tu doa kita pada ibu bapa tak boleh tinggal lagi. Doa kita pada anak pun tak boleh tinggal juga. Mana doa pada bapa kita saat ni? 3 tu. Rabbi ufirli, habis tak ada Rabbi ufirli apa dah? Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Apa ni? Rabbana ufirli wali walidayya wa walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa kita untuk ibu bapa kita. Walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia. Kalau dah tak dunia lagi pun tak ada kena baca juga, boleh baca juga. Wallahu alam. Mudah-mudahan itulah saja kita belajar ini. Allah jalla ilmu nafa' bagi kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkatkanlah ya Allah. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad.